kena menyayangi dan mensyukuri alam Melayu ni, bermula daripada Filipina tu sampai ke Sulawesi, sampai ke Kepulauan Jawa, naik sampai ke Aceh, naik sampai ke atas balik, sampai ke Terang apa semua, Songkla, naik sampai ke atas, tu semua alam Melayu. Alam Melayu ni dia belain sungguh. Sebab tu Islam hinggap, saya guna istilah hinggap, Islam hinggap saja ke alam Melayu, tak keluar dah. Espana, Spanyol, Andalus, Islam bertapak lama, kena jajah aja, hilang. Filipina, hilang. Kat bawah alam Melayu kepulauan yang kuat ni, tak hilang-hilang sampai lah. Bukan satu penjajah, yang lain semua satu penjajah. Hak ni 5 penjajah. Mailah British, mailah Belanda, mailah Portugis, mailah Jepun, mailah Siam. Di Islam tang tu tak keluar. Pasal apa? Nilai dia sama. Contoh, gelar diri saja beza. Ni amar ma'ruf lah ni. Gelar diri saja beza. Orang Arab, dia cakap dengan kawannya, ana anta. Dia cakap dengan mak bapak dia, ana anta. Dia cakap dengan Rasulullah, ana anta. Mak Saleh cakap dengan ni, ayu. Dengan mak bapak dia, ayu. Dengan guru dia, ayu. Dengan profesor dia, ayu juga. Tak ada beza. Alam Melayu, kita dengan member, aku hang. Kita dengan mak bapak, saya, ibu, bapak. Dengan Rasulullah, hamba, baginda, tuanku. Kita cakap dalam doa kan, ya Rasulullah, tolonglah kami ni Rasulullah, hamba ini. Kita mengaku diri kita depan tuanku Sultan, yang dipertuan ataupun tuanku Patik. Kita punya beza gelar diri kita itu mengikut darjat, elok-elok, dan mempunyai gelaran baginda, tuanku, junjungan. Banyak. Sebab apa? Penghormatan. Itu lain. Itu kena syukur. Jadi kawan ni mai-mai kat Nabi, dia tanya, ara'aita, apa pandangan kamu Nabi, idza, sekiranya saya sallaitu, sembahyang maktubat, saya sembahyang wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wasumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan. Ni sangkut kita punya lah ni, lagi tu alang-alang nak cerita Ramadan tu. Wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal, maknanya saya buat dia. Wa haramtul haram, dan saya mengharamkan yang haram, maknanya saya tinggalkan, tak buat. Walam azid, sikit pun saya tak tambah, ala dzalika syai', selain daripada 4 tadi. Saya sembahyang fardu 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, saya mengharamkan yang haram, saya tak tambah lain dah. Sembahyang sunat tak ada, puasa sunat tak ada, apa umrah haji apa tak ada nak buat, tak tambah. Adkhulul jannata, adakah saya akan masuk syurga? Kalau jawapan dia ya, maknanya kita kena berhenti tajuk tu, kena cerita betul-betul Ramadan kita. Sebab kalau hang puasa Ramadan hang masuk syurga, kalau jawapannya ya lah, kita tak jawab, tak tahu Nabi jawab apa lagi. Jadi dia tanya Nabi, dia kata, Nabi, saya nak tanya pandangan Nabi. Kalau saya semayang 5 waktu, lepas tu saya tak semayang dah hak lain, tahajud ke apa bala semua tak buat, saya puasa pula Ramadan, puasa Senin Khamis ke, puasa hari putih ke, puasa 3 hari setiap bulan ke, puasa Nabi Daud ke apa, semua saya tak buat. Saya puasa Ramadan ya. Kemudian halal saya halal, yang mana haram saya kata haram. Maknanya, maaf kalau saya sebut, maaf tuan Jumri, maaf kalau babi ke khinzir ke apa haram, anjing tak makan haram, okey, saya kata apa semua tak makan, halal semua saya makan, yang mana kambing ke lembu ke apa semua saya makan elok. Kahwin lah apa semua saya buat, zina saya tinggal apa semua, tu semua saya tak buat, riba saya tak ambil apa semua. Saya masuk syurga kah? Dia tanya soalan lagu tu. Maknanya dia buat basicnya. Nabi jawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, masuk syurga. Jadi clear kat kita, siapa dalam ni yang sembahyang 5 waktu,
lagi 6 hari lagi masuk Ramadan, yalah 5 hari lagi masuk Ramadan, dia puasa sebulan elok, dia menghalalkan yang halal, dia mengharamkan yang haram, dia tak buat yang haram, dia buat yang halal, dia masuk syurga. Selesai. Saya berhenti kat sini. Kita sebut sikit pasal Ramadan. Semayang pun best juga. Contoh, kita masuk tarawih, tak banyak masa, sejam ya kita, 9 lah kan, so 5 minit lagi lah, 10 minit selesai lah. Tak payah nak mengaji lama-lama, kematu bungkuk-bungkuk ni. Tajuk hari ni best. Sebab apa? Bila kita baca yang ni, makna sekarang kita nak suruh orang semua buat baik. Apa ajakan yang paling basic? Suruh orang sembahyang 5 waktu ya. Suruh orang puasa Ramadan. Yes. Nak main lagi 5 hari. Tuan-tuan ada media sosial, ada WhatsApp group, boleh ajak semua orang. Yes, kita nak buat baik sekarang ni. Dan menyuruh orang buat yang halal. Al-halalul bayyinun. Halal tu terang. Hadis yang ke-6. Al-halalul bayyinun wa haramun bayyinun. Halal jelas, haram pun jelas. Jelas, riba lah apa semua tu haram, zina apa semua tu haram, halal, perkahwinan halal apa semua tu, semua cantik. Kita buat semua tu, masuk syurga. Selesai. So, kena kalau 10 hari bulan ni kita tengok anak bulan, betul ya, 10 hari bulan, betul ya, 10 hari bulan, kan ada duk tercengang ni, tengok bulan mana ni lah, tengok bulan Ramadan, tengok anak bulan Ramadan. So 10 hari bulan kalau kita tengok nampak anak bulan, makna kita akan puasa 11. Kalau kita tak nampak, kita akan puasa 12. Masuk Ramadan, esok kita puasa, kita meraihkan Ramadan dengan semayang tarawih terlebih dahulu. Nak menggambarkan besarnya semayang ni. Kena. Sebab apa? 2 bulan sudah, sebulan sudah, kita menyambut Isra' dan Mi'raj. Cerita tentang kedudukan semayang. Siapa yang bagi perhatian, dia akan tahu nilai semayang 2 rakaat yang dia nak kena buat nanti dalam tarawih, iaitu betapa besarnya 2 rakaat yang dia buat. Sebab dia dah dengar dah cerita Isra' Mi'raj. Mungkin tuan-tuan terlupa kot, saya ulang balik lah. Mungkin tengok muka tercengang sikit tu. Nilai apa dia pula dah dia kata ni. Dia kacau ni kata. Ketika Nabi naik Isra' Mi'raj, ini ringkasan daripada banyak kitab lah. Kalau tuan-tuan nak rujuk, Anwarul Bahiyah karangan Sayyid Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki, Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Daud Al-Patani, Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Patani, kitab Qissatul Isra', Qissatul Mi'raj ada karangan ulama juga, nama saya tak ingat, nama dia Qissatul Mi'raj. Kitab lama semua ni. Imam Ibn Katsir Bidayah wa Nihayah, kemudian hadis daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang Isra' wal Mi'raj. So banyak kitab. Saya ringkaskan kat tuan-tuan, saya cerita aja. Tuan-tuan nak rujuk balik kitab ni, jumpa hadis yang saya baca. Okey. Nabi naik Isra' Mi'raj, langit yang pertama, Nabi jumpa dengan penjaga dia. Nama penjaga dia Malaikat Ismail. Malaikat Ismail, standard lah nama malaikat memang macam tu. Jibril, Israfil, Israel, Mikail. Yang ni langit pertama yang jaga dia Ismail, itu nama dia. So malaikat Ismail ini alaihi salam, dia menjaga pintu gerbang langit pertama. Okay, saya habaq dulu. Kok mungkin tuan-tuan nak imagine bulan dan bintang yang kita duk tengok sekarang ni, tuan-tuan duk nampak berkedip-kedip ni, langit pertama pun tak lepas lagi. Maknanya katalah yang paling jauh Pluto. Tapi rasanya dalam buku budak-budak tak ada Pluto kot, dah tak nampak lah. Barangkali lah, saya pun tak tahu lah. Sebab zaman kita dulu kan 9 kan, langit rasa 8 je kot. 9, 8. Tengok, daripada 8. Betul saya cakap.
8 dah sekarang. Pluto dah tak ada lah. Dia dah tak ada dalam subjek lah. Sebab dia dah terkeluar lah. Mungkin Mickey Mouse bawa dia ke mana lah. So katalah dulu masa kita belajar, Pluto yang paling jauh. Pluto tu pun tak lepas lagi langit yang pertama. So mana langit ni jauh perjalanannya. So Nabi sampai langit yang pertama tu, dia punya lapisan yang first kali dijaga oleh malaikat Ismail. Malaikat Ismail ini ditemani oleh berapa ramai malaikat? Ada 70,000. Sebab tu number ni saya tak boleh bohong. Dia kena baca hadis Nabi yang habaq baru kita tahu. Ada 70,000 malaikat ketua. 70,000 ni ketua. Belakang setiap ketua ni ada 70,000 lagi. So maknanya di setiap lapis langit Nabi jumpa 70,000 kali 70,000. Maknanya 4.9 bilion. 4.9 bilion malaikat. Mana 5 bilion. So langit pertama ada 5 bilion, 5 bilion, 5 bilion, 5 bilion, 5 bilion, 5 bilion, 5 bilion sampai atas. Nabi naik langit yang pertama, 5 bilion ni buat apa? Qiyam. Hadis ni akan sentiasa clear di minda saya. Sebab inilah yang disyarahkan oleh guru kami almarhum Tuan Guru Datuk Arundin ketika mensyarahkan 2 kitab, 2 peristiwa. Satu Isra' Mi'raj, satu lagi Munyatul Musalli, kitab semayang, Syekh Daud Petani. Ketika Tuan Guru syarah, saya duduk di sini. Tuan Guru duduk di meja, saya duduk di tepi ni mencatat apa yang Tuan Guru cakap. Sebab tu clear dalam ingatan saya, insya-Allah. Jadi macam mana Tuan Guru cakap, macam tu saya cakap balik kat tuan-tuan. Kata Tuan Guru membaca firman Allah, fa inistakbaru, surah Fussilat ayat 41. Buka surah belah kanan, bawah sikit. Fa inistakbaru wallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kalau kamu semua boring nak semayang kat Tuhan, Ramadan ni mai duk buat balok tamu duk semayang. Contohnya Allah tak heran. Tu firman Allah, fa inistakbaru, hampa tamu semayang banyak-banyak, tamu zikir banyak-banyak, tamu baca Quran. Allah tak heran dengan hamba. Pasal apa? Fa inistakbaru wallazina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Yang ada di sisi Allah malaikat yang berpuluh-puluh juta, semua tu bilion tu, mereka beribadah siang dan malam tanpa jemu dengan Allah Ta'ala. Allah habaq dalam Quran. Betul, Allah tak heran dekat kita. Kita yang kalau tak buat, kita rugi. Jadi Nabi naik langit yang pertama tu, ayat yang arwah Tuan Guru Datuk Arun ni baik baca. Lepas tu Tuan Guru kata apa? Langit pertama Nabi naik, Nabi tengok mereka semua qiyam. Daripada hari pertama malaikat tu kun fayakun, Allah ciptakan dia qiyam. Sehinggalah kepada Nabi naik dia masih qiyam. Sehinggalah kepada saya bercakap, maknanya arwah Datuk Arunim cakap dia sedang qiyam, saya tambah pula. Sehinggalah hari ni di camp polis ni pun dia tengah qiyam. Sampai kiamat dia akan kekal qiyam di langit yang pertama. Itu malaikat langit pertama. Langit kedua dia rukuk, malaikat 5 bilionnya rukuk. Langit yang ketiga, malaikat langit ketiga semuanya sujud. Arwah Tuan Guru berhenti kat situ. Arwah Tuan Guru kata, sebab itu dalam semayang kita semua rukun sekali kecuali sujud. Betul? Ai lu buat tercengang mak. Nonton sujud berapa kali? 2 kali ya. Betul ya. Aisyah berapa kali rukuk? Aduk fikir pula dah 4 kali lah. Dia buat penuh. Aisyah 4 kali rukuk, betul? Berapa kali sujud? 8 dah pandai. Dia laju lah, dia dah boleh jawab lah. Dia dah tahu, dah ready dah. Mesti tanya lah soalan ni. Tuan-tuan kena tahu. Dia tanya dia dapat berapa? Sebab tu rakaat pertama sekali, rukuk sekali, i'tidal sekali, sujud 2 kali, duduk antara sujud sekali. Pasal apa semua tu sekali, sujud 2 kali. Maka arwah Datuk Arun Syarah dia kata, ketika Nabi naik langit yang ketiga, ni dah masuk Isra' Mi'raj pula dah. Bila amal ma'ruf nahi munkar lah. Nabi naik langit ketiga macam biasalah, Nabi dengan malaikat Jibril akan bagi salam. Ketika Nabi naik, malaikat Jibril naik, lepas tu lepas malaikat Jibril naik, Nabi naik.
Bila Nabi naik, Nabi bagi salam. Ketika Nabi bagi salam, mereka semua sedang sujud, kepala mereka di bawah. Kalau yang rukuk, kepala dia duduk ke atas, ini kepala dia kat bawah. Maka mereka angkatkan badan mereka, mereka jawab salam Nabi, kemudian mereka sujud balik. Sebab tu sujud kita 2 kali. Menjawab panggilan Nabi ini wajib. Sebab tu ni saya berpihak dengan pihak polis lah. Maksudnya saya mengikut pihak polis. Sebab itu tuan-tuan jangan ikut fahaman-fahaman yang pelik-pelik. Sebab hujah mereka semua boleh disangkal daripada awal lagi. Contoh, tuan-tuan nak baca selawat di antara semayang tarawih, habis je 2 rakaat, fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Dia yang tu bagus. Mai rakaat yang ke-10 bunyi lain. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammad. Bila nak habis? Dia bunyi lain. Jadi bila orang kita alam Melayu buat yang tu, ada orang petikai katanya, apa ni hampa duk buat benar Nabi tak buat. Ni dialog ni saya paling tak suka. Saya nasihat tuan-tuan, jangan terjebak dengan dialog ni. Sebab apa? Batil. Cakap tu batil. Kenapa? Banyak benda yang Nabi tak buat tapi kita buat. Saja tanya dalam ni, apa benda yang Nabi tak buat, tak pernah sekali, tapi kita buat tiap-tiap hari, satu dunia buat. Benda Nabi tak buat. Jawapan, azan. Tuan-tuan bagi tahu saya bila Nabi azan. Bomai saya dalil Nabi azan. Sebab apa? Nabi tak akan azan. Sebab kalau Nabi azan, siapa tak jawab azan Nabi ketika itu, kafir berdosa dia. Kafir dia. Sebab tu Nabi tak azan. Sebab Nabi rahmat pada kita, faham? Sebab tu Nabi tak pernah azan. Yang azan Bilal, yang azan para sahabat, yang mimpi azan pun para sahabat, bukan Nabi. Itu yang tuan-tuan duk buat tadi, yang azan tak azan tu, Nabi tak pernah buat. Sebab buat tu. Jadi sebab tu jangan guna dalil tu, faham? Tuan-tuan dalam ni jangan guna dalil tu sekali-kali. Ulama ahli sunnah ni, kita diajar untuk tak gaduh dengan orang. Bila kena tajuk baru cakap. Kita bukan jenis orang, dia ni kata ni tak ikut Nabi, ni dia dalil dia. Kita bukan macam tu. Sebab tu ulama ahli sunnah dia tak lawan. Orang serang, dia terang balik. Itu pun bila kena tajuk. Daripada tadi duk cakap, lah ni baru cakap. Nampak? Bila kena baru cakap. Sebab tu tuan-tuan jangan sekali-kali cakap macam tu. Anak-anak tuan-tuan, even tuan-tuan sendiri, masa kecil-kecil dulu duk berenang dekat ban, duk berenang kat sungai. Orang tanya buat apa, tu sunnah Nabi berenang. Betul, tak salah. Tapi bagi tahu saya, bila Nabi berenang? Nabi tak pernah berenang. Mana ada dalil Nabi berenang? Jibril, sunyi sangat ni, jom pergi berenang sikit. Laut merah agak-agak. Abu Bakar, kita panggil buruk mai bawa kita pergi vacation mana sikit kan. Laut mati ke apa, pergi berenang apa kot, tak tenggelam sikit kan. Tak ada mana Nabi pernah berenang. Tapi macam mana tuan-tuan boleh kata berenang tu sunnah Nabi? Satu dunia sepakat kata berenang sunnah Nabi. Sebab Nabi tak buat, tapi Nabi cakap. Cakap Nabi tu pun dah jadi sunnah. So Nabi suruh kita selawat bila-bila sahaja. Lepas tarawih termasuk bila-bila tak? Termasuk lah. Tu jawapannya. So jangan senang-senang. Saya bagi tahu tuan-tuan, jangan buat macam tu. Buat elok-elok, amal elok-elok, hidupkan elok-elok. Sebab Nabi dia kena close dengan kita. Rejab, Isra' Mi'raj, Sya'ban bulan selawat, baru masuk bulan Ramadan. Betul tak betul? Nabi naik langit kedua, rukuk. Nabi naik langit ketiga, sujud.
firman Allah apa dia? Macam mana dalil Ustaz? Oh, tercengang pula sama kita. Saya terlupa. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai mereka yang beriman, siapa saja beriman wajib jawab bila Nabi panggil. Atau Nabi naik, Nabi bagi salam, malaikat setuju tu, angkat jawab salam Nabi, sujud balik. Nabi naik langit yang keempat, semuanya tasbih. Nabi naik langit yang kelima, semuanya tahmid. Nabi naik langit yang keenam, semuanya yang 5 bilion tadi itu bertakbir. Nabi naik langit yang ketujuh, semuanya bertahlil. Tengok elok-elok. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, sujud, rukuk, berdiri, qiyam. Semua tadi itu terhimpun dalam hanya 2 rakaat yang kita semayang di bumi ini. Maka kata ulama, 2 rakaat kita di bumi menyamai amalan 7 petala langit malaikat. Sebab tu tarawih tak sepatutnya kita lemah, kerana kita tahu nilai dia di sisi Allah berapa besar. Malaikat dia tak boleh dapat lagu tu, dia kena 7 petala langit kumpul dia baru dapat. Kita ada, kita 2 rakaat sahaja, semua pahala 7 petala langit duduk dekat kita. Nampak cantik kan? Isra' Mi'raj, selawat, baru mai. Tu nisfu Sya'ban. Ulama bagi silibus kat kita. Noh lajak lah. 9-5 minit lah. Semangat lebih ni. Rasa silap pula ceramah bagi semangat. Tak mau berhenti pula dah. Nisfu Sya'ban adalah indikator yang ulama tarbiyah kita. Malam nisfu Sya'ban tu ulama beralasan. Kita baca Yasin 3 kali ya. Buku buka baru, bagi pahala banyak sikit. Tapi sebenarnya di sebalik dia apa? Tarbiyah untuk Ramadan. Apa dia? Tuan-tuan baca Yasin berapa minit sekali Yasin, habis semua. Jangan 10 minit. Budak tahfiz pun tergeliat lidah 10 minit. Orang awam biasa kita ni 20 minit lah. Saya pun 20 minit. Tak boleh laju. Kalau laju dia jadi masuk surah sajadah. Dia punya muka surat kedua dia tu, dia masuk surah sajadah. Kacau. Tegal macam-macam. Pergi mana ni? Dia tak boleh laju. Dia kena biasa. Jadi biasa tu dalam 20 minit. 20 minit lah. Jadi kalau satu Yasin 20 minit, 3 kali Yasin 60 minit, 1 jam. Pandai. Apa maksud dia? Ulama nak bagi bukti kat tuan-tuan. Tuan-tuan mampu baca 1 jam Al-Quran menyamai dengan 1 juzuk setiap malam. Maknanya tak ada problem untuk tuan-tuan baca 1 juzuk setiap malam. Sebab malam nisfu Sya'ban tuan-tuan dah baca 3 kali Yasin, sejam menyamai proses baca 1 juzuk. Ulama tarbiyah kita untuk Ramadan. Sudah mai pula lagi. Mana lebih bagus? Baca Al-Quran dan khatam tapi tak tahu makna, ataupun membaca Al-Quran tahu makna tapi tak khatam. Astaghfirullahalazim. Kan terang tu Nabi setiap kali Ramadan khatam Quran dengan Jibril. Hadis sahih, semua kitab-kitab muktabar. Kitab-kitab ulama-ulama besar menulis antara amalan di dalam bulan Ramadan khatam Quran, kerana Nabi khatam Quran setiap kali Ramadan. Benda macam tu semua orang tak mau buat. Tuan-tuan tak pelik Biasa dengar ada satu tajuk Ramadan yang membuatkan orang semua teruja, tapi perbincangan dalamnya menyedihkan. Tajuk dia, andai ini Ramadan terakhir. Banyak orang buat tajuk kan. Andai Ramadan ini terakhir, dalam perbincangan, tuan-tuan nak semayang 8 ke 20? Astaghfirullahalazim. Kalau dah Ramadan terakhir, tahu tu hang nak mati dah, hang semayanglah 20 rakaat. Hang nak tunggu apa lagi? Betul tak? Kita cuba tanya siapa yang pergi umrah. Ambil wuduk daripada hotel Madinah,
pergi ke Masjid Quba. Siapa semayang 2 rakaat dapat pahala umrah. Cuba tanya mereka, berapa rakaat mereka buat? Semua akan buat lebih daripada 2 rakaat. Ada yang buat 6, ada yang buat 8, ada yang buat 10. Kita kata dekat dia, buat 2 sudahlah. Banyak buat apa? Dia akan jawab apa? Belum tentu saya nak main lagi. So itu dialog dia. Kalau kita belum tentu nak jumpa Ramadan lagi, ulun bagi banyak. Tiba-tiba tajuk Ramadan terakhir, Tarawih 8. Ya salam. Andai Ramadan terakhir Quran tak usah khatam. Apa? Andai Ramadan terakhir khatam. Ingat tak Nabi, tahun yang Nabi wafat? Tuan Jafri dan juga semua dalam ni, tuan-tuan sebenarnya lebih banyak puasa daripada Nabi, tahu tak? Nabi puasa 9 kali ya. Sebab wajib puasa di Madinah tahun kedua. Nabi berhijrah umur 53. Nabi wafat umur 63, 10 tahun. Wajib puasa tahun kedua. Jadi ni kali pertama Nabi puasa, tahun ketiga kali kedua, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 9 kali je Nabi puasa. Tuan-tuan dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dah puasa. Banyak kali dah puasa daripada Nabi. Tiba-tiba takkan tak mau khatam Quran lah. Nabi tahun yang ke-9 puasa, tahun ke-10 umur Nabi 63. Nabi nak wafat tahun tu kan. Apa Nabi buat dengan malaikat Jibril? Khatam 2 kali. Betul tak betul? Semua orang tahu. So Nabi tahun nak wafat, Nabi khatam Quran 2 kali. Umat Nabi Muhammad, andai ini Ramadan terakhir, tak khatam pun tak apa. Hang umat siapa dia? Tu saya kata tu pelik. Tajuk tu bagus, tapi perbincangan dalam tu macam pelik pula. Andai ini Ramadan terakhir, ulun. Bukannya saya nak tentang bulan. Tarawih tak dapat dalam bulan lain, tahu ke? Puasa wajib dalam bulan lain boleh. Kalau kita nazar, kita dapat puasa wajib. Kita qada puasa boleh dalam bulan lain, dapat puasa wajib. Tarawih mana boleh buat bulan lain? Cuba kata malam ni kita buat pengumuman, tuan-tuan malam ni stay back sikit, kita ada tarawih Ni dia tangkap kita awal Betul tak? Tak boleh. Tak ada tarawih. Benda yang rare tak ada. Tiba-tiba nak buat 8, 2. Tak kena. Boleh, betul? No? Rasa macam esok puasa, no? Rasa macam esok puasa nak tarawih ada. Sabar bawa tenang lu, sabar bawa tenang. Tak lagi. Jadi saya minta maaf lah, ambil masa tuan-tuan. Saya takat Tuan Jafri minta maaf. Amar ma'ruf saja. Nahi mungkar belum lah. Nahi belum lagi lah. Nahi tu. Jadi mungkinlah next time lah kita bincang. Nahi mungkar tu next time. Nahi mungkar best juga. Sebab hadis dia panjang. Hadis dia mar'a minkum munkaran panjang. Best juga. Tak apa, takat ni je. Jadi selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Saya menyeru tuan-tuan, ingat Ramadan, kalaulah kita rasa kita yang berdosa, Ramadanlah bulan yang baik untuk kita. Ampunkan dosa kita, bersihkan jiwa kita. Jangan takut. Allah bukan macam orang. Orang kalau kita minta, esok kita buat jahat balik, orang meluat dengan kita. Tuan tanya polis pun sama je. Hari ni tangkap, lepas esok lusa izat dadah balik kan. Haram jadah semua ni. Maaf, dia jadi kita cemui. Allah bukan macam kita. Allah bukan macam kita. Allah, langit kata dekat kita. Hadis Qudsi ya, baca hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Langit kata kat kita, Tuhan, izinkan aku timpa mereka, berjalan atas muka bumi, berpayungkan langit. Tuhan buat, tapi dia buat maksiat dengan Tuhan. Izinkan aku hempuk mereka. Ni timpa. Bumi pula kata, Tuhan, izinkan aku buka, masuk mereka, kapit mereka, apa,
kompres mereka. Jalan atas aku, ambil rezeki daripada aku, rezeki Tuhan, tapi buat maksiat dengan Tuhan. Bukit pula kata, Tuhan, izinkan aku hempuk mereka, menyombong atas muka bumi ni macam lebih tinggi daripada aku. Apa jawab Tuhan bila makhluk ni semua bercakap? Dia kalau nak tengok dalil dia tu, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Ayat Quran tu ada tu dalil tu. Jadi bila kata macam tu, apa Allah jawab? Allah kata, wahai langit, wahai bumi, wahai bukit, kamu semua tak menciptakan manusia, sebab itu kamu tak sayang mereka. Aku ciptakan mereka. Mereka adalah buah hati aku, kata Allah. Tuan-tuan semua ni mahbub, buah hati kepada Allah. Allah sayang dia. Jadi tak sama macam manusia. Sebab tu bulan Ramadan, raih pengampunan Allah banyak-banyak, semayang banyak-banyak, selawat banyak-banyak, baca Quran sampai khatam, buat all out. Semoga Allah berkati tuan-tuan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf daripada saya yang kerdil ni, ilmu hujung-hujung kuku saja ni, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.